Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfirah khairum min sadaqah yatba'uha adha. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara setiausaha masjid selaku pengurusi majlis pada malam ini, yang saya hormati Ustaz Tuan Ismail, Tuan PTA kita, yang dihormati pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa karya, dan tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan, kita telah berada di penghujung Syawal. Tapi walaupun penghujung, besok ada lagi sambutan rumah terbuka, ada lagi. Hari Sabtu Ahad ni lah kira ada hari. Tapi masuk bulan Zulkaidah pun ada lagi. Oh, Masya Allah, hebat orang kita ni tuan-tuan. Orang tanya saya, Ustaz, macam mana sambutan hari raya ni, open house sampai sebulan Ustaz? Saya kata buat open house tiap-tiap hari tak apa, sedekah bagi orang makan. Wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Tak kira lah buat lah. Cuma yang kita kena ingat bahawa Hari Raya Aidilfitri sehari je. Hari pertama je. Hari kedua, ketiga, keempat bukan raya dah. Boleh makan dah. Dan boleh puasa dah. Hari Raya kedua, ketiga. Mari Hari Raya Korban, lama sikit. Raya Aidilfitri hari pertama je. Tak boleh puasa, kena makan. Kena sambut raya. Masuk raya kedua, boleh start puasa 6 lah. Tapi kebiasaan kita, orang kita ni, dah sebut hari raya, dia sampai ke raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat, raya kelima, raya 6. Bila tanya awak yang lama sangat raya, puasa pun sebulan. Raya pun sebulan lah. Oh, Masya Allah. Pulanglah pada tuan-tuan. Yang penting niat kita mengadakan rumah terbuka, mengadakan open house. Tujuan kita ialah nak jamu orang makan, nak sedekah pada orang, nak bagi orang makan, nak kongsi rezeki. Maka hukumnya adalah harus. Bila kita bagi makan orang, hukumnya jatuh kepada sunat. Cuma masalahnya membazir, jatuh haram pula lah. Oh, yang jenis ambil sate sampai 30 cucuk, segenggam dia ambil, makan 2 cucuk, lagi 28 tong sampah. Yang tu yang tak mau tu. Ambil laksa ni sampai tak ingat orang. Makan 2 sudul tak balik. Ni bukan orang sini lah, dia di Afrika. Ambil bihun sup ni macam tak nak makan setahun. Makan separuh tinggal atas meja tu, buang. Yang ni yang kita tak mau. Di mana penghayatan Ramadan kita yang lepas? Yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya pertama kali tuan-tuan ceramah, mikrofon dia pun melekat dekat mikrofon. Mikrofon melekat kat mikrofon, first time tuan-tuan. Canggih tuan-tuan ni. Nah, ni jenis apa pula ni, sabarlah tuan-tuan. Macam-macam mikrofon saya jumpa ni. Hak terbaru ni, hak tuan-tuan duk tengok sekarang ni, dia melekat kat sini macam lintah. Si ada lampu tuan-tuan ni. Baik, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang dulu diwajibkan berpuasa, supaya kamu menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Apa dia takwa? Ada yang kata takwa ni takut pada Allah, ada yang kata takwa ni taat pada Allah, ada yang kata takwa ni tak buat benda yang haram. Oh, macam-macam lah takwa. Sampai
Ulama-ulama mengatakan bahawa rindu pada Allah pun takwa, cinta pada Allah pun takwa, mengharap kepada Allah pun takwa, tawakal kepada Allah pun takwa. Segala-gala benda yang baik, yang hasil daripada perbuatan, daripada amalan yang baik, menghasilkan hasil yang baik, maka dia dipanggil sebagai takwa. Termasuklah takwa yang saya katakan tadi, tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Salah satu perkara yang diharamkan oleh Allah ialah membazir. La tubazir. Jangan kamu membazir. Innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir saudara syaitan. Kalau kita ni sebut adik-beradik setan, marah. Hang siapa? Sepupu setan. Oi, marah dah. Ni membazir, ni siapa ni? Perangai ni adik-beradik setan, tahu tak? Oh, marah kita. Kalau Allah kata orang yang membazir ni ialah saudara syaitan, subhanallah. Maka untuk yang akan datang, Syawal yang diraikan, kalau kita nak pergi rumah terbuka, apa yang kita kena simpan dalam otak kita? Ambil makanan satu-satu. Habis yang ini, baru pergi ambil yang lain. Sebab kebiasaan kita mengadakan open house, memang haus sungguh. Air 8 jenis. Makanan ni 15 jenis. Selagi tak habis 15 tu, tak balik buat-buat. Balik dah. Laksa tak berkena hari. Laksa pula. Takkan habis balik. Bihun sup pula. Keluar tu boroi. Selagi tak habis 15 tu, menu tu, selagi tu tak balik. Tak apa, hang larat makan. Yang saya kata salah tadi ialah membazir. Ambil nasi ni, Allah, bertimbun macam Bukit Bendera. Hari ni pergi Bukit Bendera petang ni. Tak pernah pergi tuan-tuan. Hari ni free pula. Pagi tadi saya di Bertam. Mai masuk pulau ni nak buat apa? Kata kat kawan saya, jom pergi Bukit Bendera. Aku tak pernah pergi. Punya bodoh saya tuan-tuan. Duk punya lama dah tak pernah pergi Bukit Bendera. Pergi hari ni seronok. Naik kereta api laju lah tuan-tuan. Dongok lagu ni. Hak depan saya tu pula, tak tahu perempuan mana tau. Nak tengok dia ke nak tengok atas? Tengok dia ke tengok atas? Sudah tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, ambil nasi ni, tu dia mangkuk penuh. Makan separuh, tinggal. Abang pergi ambil apung balik pula. 8 dia ambil apung balik. Makan 2 keping, tinggal. Abang, cendol pula 2 mangkuk. Ambil pula, makan separuh, minum separuh, manis kata. Abang pergi ambil ayak pergi ambil ayak teh, tarik pula, minum setengah gelas, tinggal. Mana sifat takwa? Apa masalah hang ambil sikit-sikit dulu. Kalau rasa habis, nak tambah lagi. Ni dok tuan-tuan, lemang sebatang dia seorang. Bukan orang sini lah, ni di Afrika. Sate ni 1 genggam tuan-tuan. Belum masuk hak jenis tapau. Bagi balik. Tak boleh plastik. Lupa. Sudah. Ada tuan-tuan, dia buat keluar plastik daripada poket dia, siap kibas lagi pun. Hui, balik. Tuan rumah nganga tengok. Yang ni yang kita nampak sifat takwa tu. Nama dia tamak. Tamak satu, membazir satu. Mana dia? Yang hasil daripada Ramadan yang kita datang, yang kita dapat pada bulan Ramadan yang lepas. Yang kedua, yang saya nak ajak pada tuan-tuan untuk open house akan datang, Syawal yang diraih tahun depan. Kita bila orang panggil open house, memang haus sungguh kita ni. Memang niat nak makan sungguh. Bawa segala anak. Naik van rusa. 8 anak dia. 1, 2, 3. Kita ingat dah habis dah. Ada seorang lagi kita tinggal.
Dia bawa semua, meja bulat tu penuh dengan keluarga dia ya. Bagus. Kita meraihkan orang yang jemput kita. Tetapi alangkah lebih bagusnya kalau kita juga masing-masing bawa makanan. Katalah rumah tu imam kita buat open house. Mai malam ni, hari ni petang ni orang buat jamu sikit lah, raya-raya ni mai lah mai. Boleh. Kak Leha bawa agak-agak. Kak Nap bawa bubuk kacang. Kak Tipah tertipu bawa kari pap. Haji Husin bawa ayak mineral. Haji Dolah bawa kacang 4 bungkus. Wow. Haji Din mangkuk tingkat kosong. Datang kosong ringan, balik berat. Di mana faham tak faham sudah tak ni. Alangkah seronoknya kita tuan-tuan bila kita buat open house, masing-masing orang putih panggil potluck, masing-masing bawa makanan. Oh hebat tuan-tuan. Kita tak mengharapkan masjid kita saja buat. Bila masjid umum saja. Nanti hari Khamis kita akan buat selepas asar jamuan raya. Semua anak-anak qaryah dijemput datang. Masing-masing anak-anak qaryah bawa penuh tuan-tuan. Nasi daging ada bawa, nasi Arab ada bawa, nasi Melayu ada bawa, nasi Cina ada bawa, semua ada. Alangkah jadi meriahnya tuan-tuan. Inilah yang kita kena buat. Kalau boleh tahun depan kita buat. Kalau ada saja orang jemput kenduri jamuan raya, kita bawa makanan mai sekali. Tumpang. Lah orang panggil mai makan, hang buat mai pula hang punya. Tak apalah, saya pun nak tumpang pahala. Kan seronok. Yang ketiga tuan-tuan, tolonglah lapangkan tempat duduk bila duduk dalam majlis. Bila kita tengok orang ramai duduk berdiri sambil duduk pegang pinggan, duduk cari kursi, duduk tengok. Yang kita dah makan dah. Apa kata kita ni panggil dia, Din, mai duduk sini. Aku dah selesai dah. Ni dah. Tak angkat kepala dah. Tunduk sekali dia nampak kita pula. Yang Din tu duk cari manalah kursi aku nak duduk ni. Din tak apa lagi. Kak Leha tu dah lah mengandung. Satu ayak zirap, satu laksa. Tak manalah aku nak duduk ni. Hayah Rogayah pun tak bangun, Kak Som pun tak bangun, Mak Wuk pun tak bangun, duduk. Padahal dah duduk 2 jam dah. Ini pun tabiat kita juga. Bukan orang di sini, di Afrika tu. Jenis tak mau lapangkan kursi, tak mau lapangkan tempat duduk. Buat-buat tak nampak aja tuan-tuan. Akan datang, kita lapangkan tempat duduk. Apatah lagi kalau ada DJ bertugas. Ni setiausaha kita ni, DJ bertugas. Dia minta kepada semua tetamu-tetamu, silalah menyambut selera di majlis Hari Raya Rumah Terbuka kita pada petang ini. Kita hiburkan dengan lagu daripada M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya. Dia duduk tengok puak-puak ni tak bangun-bangun lah, pinggan 3 pinggan lah. Kepada tetamu-tetamu yang telah menjamu selera, saya bagi pihak tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Itu nama dia ayat penghalau. Tapi jenis tak faham. Terima kasih ucapkan sama-sama. Itu lagi tak faham. Terima kasih kepada tetamu-tetamu yang telah menjamu selera. Kami bagi pihak tuan rumah mengucapkan terima kasih atas sokongan tuan-tuan menghadiri majlis. 2 kali cakap dah. Tak faham-faham juga. Ya orang duk ramai-ramai lagi sampai ke jalan dah beratok tu. DJ bertugas kena tegah. Yang mana dah makan balik lah. Tu kira marah tuan-tuan. Semua tengok dia, ya tuan-tuan. Saya kira aku balik dengan lemah lagi ni. Jangan sampai DJ gunakan bahasa kasar. Sebab tu dalam agama kita, boleh tak tuan rumah kata, yang mana duduk, yang mana dah makan, tolong lapangkan tempat bagi orang lain. Harus. Itu hak dia. Tuan-tuan boleh buka tu. Apabila diminta supaya melapangkan sesuatu tempat duduk kamu, majlis kamu, maka hendaklah kamu lapangkan. Bagi peluang. Sebab ada orang yang datang jauh-jauh, tengok-tengok ramai orang. Abang, ramailah bang. Tak ada tempat nak duduk. Itulah aku kata, hang nak main juga. Balik. Firaun tuan.
Balik. Yang keempat, kalau agak-agak tempat penuh, kerusi penuh, tahun depan nak meraihkan Syawal open house, bawa kerusi sendiri. Selesai masalah. Ada kerusi lipat noh. Bawa kerusi plastik 2, kita suami isteri duduk makan dua-dua orang. Hampa nak duduk lama ke, hampa nak tidur atas kerusi tu, aku suka apa? Aku dah ada kerusi aku sendiri. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana kita tidak mau menjadi mengumpat sebab kita dah habis puasa. Orang yang bertakwa, dia tak ngumpat. Berapa ramai yang mengumpat bila buat open house. Hang tak tengok lelaki bini tu mai. Loh, makan banyak lah. Siapa yang kata tu? Tuan rumah. Tuan rumah habis-habis sembahyang Isyak duk tengok TV tu. Tak tahulah abang cek tengok Kak Iyah dengan lelaki dia, ya Allah. Duk makan-makan, duk bungkus-bungkus lagi, tapau awak balik, tak tahulah jenis apa tau. Abang tu abang kata jangan panggil, hang nak panggil juga. Hang buat kenduri tapi hang ngumpat, apa hukum? Belum masuk lagi yang sama-sama mai tu duk ngumpat. Macam tak nak jumpa nasi apa. Kembung pipi ni. Apa? Mana dia yang kata puasa melahirkan orang bertakwa? Orang bertakwa dia tak ngumpat. Orang bertakwa ni tuan-tuan, dia tak ngata ke orang. Ni malam ni, berapa ramai mengata kat saya, orang lain ceramah pakai kepiah putih, dia duk pakai songkok hitam. Kok suka saya pakai warna apa pun peduli apa. Tapi berapa ramai yang ngumpat. Dia tengok setiap usaha ni pakai baju bunga-bunga. Mana dia jumpa baju tu? Kok sukalah baju apa dia nak pakai. Tapi kita nak mengata orang yang bertakwa, kesan daripada Ramadan, dia melahirkan insan yang sentiasa memandang baik pada orang. Dia sentiasa jaga lidah. Sebab lidah inilah yang banyak merosakkan kita. Yang masuk dalam neraka sebab lidah. Yang masuk dalam neraka banyak ni pasal apa? Kemaluan. Dua benda ni. Satu, lidah. Pasal apa? Dengan lidah kau jadi sombong. Dengan lidah kau berbohong. Dengan lidah kau mengumpat. Dengan lidah kau membesarkan diri. Dengan lidah kau memfitnah. Dengan lidah kau mengadu domba. Dengan lidah kau melaga-lagakan orang. Dengan lidah kau boleh jadi syirik. Dengan lidah kau boleh buat benda-benda yang bukan-bukan. Memperlekehkan orang, memperlecehkan orang. Yang kedua, kemaluan. Pasal apa? Basuh tak kena. Ada hal langsung tak basuh. Pergi kutik durian tu. Kutik-kutik durian nak terkencing. Dia terkencing kat perdu pokok. Tu yang manis buah durian. Manis sungguh durian black tone hang ni. Tak manis apa, hamba Allah kencing di situ, belasah situ je. Pas kencing tarik zip jalan. Tak basuh ke bang? Isteri pula buat mulut pula. Dia hang bising. Dia pasal apa? Salah satu sebab diseksa dalam kubur pasal kencing. Pasal kencing. Allah, sebab tu kita ni orang Melayu hidup senang, pergi mana pakai kem plekat. Rasa-rasa nak kencing, selak jalan. Tapi kita dah moden dengan ustaz sekarang ni pakai seluar. Boleh pakai seluar, tapi bila nak kencing dalam tandas, buka lah seluar tu. Supaya tak kena kaki seluar. Bila air kencing hang merecik kena kaki seluar, selagi hang mai semayang, kaki seluar hang dah kena air kencing. Bila nak sah? Ustaz hari tu saya buka dah, sangkut kat pintu. Betul? Angkat-angkat kepala, hilang kat seluar ustaz. Lah. Sebab tu jawatan kuasa masjid, tolonglah bubuh penyangkut dalam tandas. Ni dah lah nyangkut pun tak ada, selak pintu pun tak ada. Masalah orang tak ada.
Tu yang kencing tak lawan. Elok duk kencing, orang tolak pintu. Kita pula duk sendang kaki kita, ya. Duk terkakak kangkang dalam jamban tu. Ada pula hamba Allah main nak masuk. Ada orang, ada orang. Sibuk je tuan-tuan ni. Jadi lepas ni tuan-tuan, benda yang kita kena jaga, tandas. Di sekolah saya duk ada 170 tandas. Wah, meriah. Tuan-tuan kalau rasa nak tandas, main sekolah saya. Pelajar-pelajar di sekolah saya seorang satu tandas. Nak duduk asrama ni adik oi, seorang satu. Satu pelajar, satu tandas. Kalau tersumbat tandas dia, saya cari dia. Kalau tandas dia kotor, saya cari dia. Si ada nama gitu. Nama apa? Zul Arifin. Kalau tersumbat, saya cari dia. Orang-orang hak main sekolah saya pula hak melawak ni tuan-tuan lah. Tandas senang. Tandas senang, tak ada apa nak bergaduh lah. Ni kadang-kadang kita duduk tunggu lamanya dia ni batu ke apa. Punya lama tunggu 20 minit. Rupanya tak ada orang. Astagfirullahalazim. Dia tutup rapat. Kita ingat ada orang, kita duduk tunggu bodoh tunggu tu. Bila tolak kuat sikit tak ada orang. Macam-macam tuan-tuan pak saya tandas ni. Tuan-tuan yang saya hormati, kita nak mengelakkan daripada mengumpat. Sebab itu kesan daripada Ramadan ini, dia akan zahirkan apa yang kita buat, amalan kita, dia akan zahir. Nampak. Contohnya apa? Orang yang balik daripada haji, nama dia mabrur. Orang yang dapat umrah yang mabrurah, umrah yang baik, kesan dia dapat. Pas balik daripada haji, Allah, Kak Leha ni tudung labuh celak ni sampai tak boleh nak angkat mata ni, berat. Hajah Zaliha sihat ke? Sihat tu nampak macam ngantuk je, dah mata berat pakai celak. Oh, balik haji. Stokin ni pakai 24 jam, stokin lengan pakai, stokin kaki ni sampai ke paha. Allah berubahnya Kak Leha. Alhamdulillah lah, Allah bagi hidayah. Suami Kak Leha macam mana? Haji Din. Haji Din pun Pak Haji tu, lepas-lepas balik haji lah, tak tikam nombor dah. Memang berubah lah Ustaz. Tak tahu nak abang lah Ustaz. Rasa bersyukur lah. Dia dulu lah. Oh, kita berjumpa dengan Pak Haji Din. Haji lah, tak tikam nombor dah. Saya sejak balik pada haji ni tak mau lah. Bagilah haji, bagi. Lagipun saya duk tikam, tak pernah kena. Kalau kena tikam juga. Astagfirullah. Bukan orang sini lah, ni dia Afrika ni. Dia tak tikam tu pasal tak pernah kena. Dia perah. Dia berubah. Balik daripada umrah, berubah. Kesan daripada umrah. Tak pernah jadi imam. Balik pada umrah, dia jadi imam pada Kak Nak. Pakai jubah, ikat serban, jadi imam sembahyang Zuhur. Nak main sembahyang mai. Abang jadi imam. Allah, Kak Nak melompat ke beli ayam. Tak pernah lah. Ya Allah, laki aku jadi imam. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, bangganya. Ya Allah. Habis metau. Meta tu out punya bangga. Allahu Akbar. Kak Leha, Kak Nak ni kata apa? Pilihan yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang Zuhur dia berderah kuat pula dah. Tak tepat lagi ni kata. Tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita buat sesuatu yang ada kesan. Balik daripada haji tak jadi, balik umrah tak jadi, nayang. Kita nak rasalah dia balik pada umrah tu kok ambil berkat boleh jadi imam. Imam bertugas kata, Tuan Haji Din, jadi imam ambil berkat. Mau balik umrah dan batuk. Batuk. Batuk tak hilang-hilang. Tadi duduk di bawah menyembang menyederah. Tolak jadi imam dan batuk.
Tak apa kan bunyi apa sembahyang Zuhur, bukan bunyi apa Maghrib lain lah. Aku sebenarnya COVID, lari semua tu imam. Punya tak mau jadi imam, sanggup mengaku COVID. Astaghfirullahalazim. Kalau haji ada tanda, kalau umrah ada tanda, kalau sembahyang ada tanda, kesan daripada ibadat yang kita buat. Takkan puasa tak ada kesan. Allah kata dia tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Maknanya dia ada kesan. Kesan dia apa Ustaz? Tak tahu. Tuan-tuan tengok ada kesan. Sebelum Ramadan dulu mai tak masjid? Tak. Selepas Ramadan lagu tu. Sebelum Ramadan dulu baca Quran tak? Tak. Lepas Ramadan lagu tu. Sudah tuan-tuan. Maknanya penghayatan Ramadan yang sebulan kita buat, dia tak ada kesan pada diri kita. Takut tuan-tuan kalau amalan kita tu tak menampakkan kesan. Macam kita, umur macam saya ni, dah buat keluar duit SP dah. Dah boleh pakai dah duit keluar SP tua. Kalau saya 50-an, perangai macam budak 25, tak ada kesan pada umur saya. Bila saya dah umur 63, masuk 64, perangai duk kelabing dangdut ni tak berubah lagi. Maknanya ini adalah saat yang berbahaya pada untuk saya. Kalau saya dah umur 40 tahun, masih lagi tak kenal masjid, tak kenal surau, ini adalah benda yang sangat berbahaya. Angka-angka ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut di dalam Quran. Salah satu angka yang Allah Ta'ala sebut ialah angka 40. Arba'ina sanah. Umur 40 tahun disebut oleh Allah di dalam Quran. Kalau 40 tahun tak mau lagi beribadat pada Allah, ini berbahaya ni. Sebab tu saya tengok jawatan kuasa tuan-tuan ni, anak-anak muda ni. Tuan setiausaha 30 apa? 40 dah. Elok kaki masjid. 40 dah. Dia mula nampak ke masjid. 40 dia mula nampak kuliah. 40 dia mula nampak tika semayang. 40 dia mula nak pergi haji. 40 dia mula fikirkan tentang perubahan diri dia. 40 dia mula nak cari tudung kepala. 40 dia mula nak tutup aurat. 40 dia mula kelas pengajian. 40. Tapi kalau angka 40, duk rasa muda lagi. Apatah lagi yang Nabi sebut pada angka 63. Kebanyakan umat aku usianya 63 tahun. Masih lagi belum berubah. Takut tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala bagi pada kita sebulan untuk buat perubahan. Nama dia Madrasah Ramadan. Berubahlah. Pergi baca Quran. Bagi yang belum lancar membaca Quran. Malu Ustaz, umur saya 60 tak lancar. Tak usah malu. Malu lagi di hari kiamat. Biar malu di dunia tak apa. Jangan malu. Anak murid saya tuan-tuan, anak murid saya umur 77 baru nak belajar Quran. Tak apa. Daripada langsung tak boleh baca Quran. Ini kadang-kadang kita ni tak baca Quran dan kita bila disuruh baca Quran tak mau. Mainlah baca Quran. Malu ke orang tua-tua bangka baca Quran. Itu sampai bila anak tak mau baca? Tak apalah sampai mati ya. Alang-alang menjeluk Pekasam biar sampai ke Pangkalengan. Alang-alang tak boleh baca Quran sampai mati. Ini bahaya ni tuan-tuan. Allah Ta'ala dia nak bagi kita ni masuk syurga. Apa dalil dia? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah minta ampun kepada Allah. Allah nak bagi kita masuk syurga. Dan syurga itu seluas langit dan bumi. Disediakan pada orang bertakwa. Allah nak bagi syurga seluas langit dan bumi. Maknanya luas sungguh. Maknanya semua orang boleh masuk.
Muat daripada zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Seluas langit dan bumi. Jadi tuan-tuan jangan duk kata bumi ni kecil. Jangan. Yang kata bumi kecil tu orang putih. Yang kata bumi ni kecil tu orang putih. Allah Ta'ala kata bumi itu besar. Tapi kita duk belajar di sekolah, bumi itu kecil, boleh pusing lagi. Yuri Gagarin, pusing bumi. Boleh duk pusing je, tuan-tuan. Jaga-jaga. Allah Ta'ala kata, syurga itu seluas langit dan bumi. Maknanya, luas sungguh. Jangan tuan-tuan sempitkan bumi ni. Kadang-kadang kita duk belajar hak di sekolah ni, benda hak tak sama dengan hak kita belajar dalam Quran. Kita belajar dulu-dulu, orang dulu bodoh. Orang dulu-dulu tak erti cakap. Orang dulu-dulu guna bahasa isyarat. Kalau nak cakap, kena ukir di gua. Tulis di gua. Ukir di gua. Baru bercakap. Padahal kita belajar dalam Quran, Nabi Adam dah bercakap. Hawa dah bercakap. Qabil dah bercakap. Habil dah bercakap. Itu manusia pertama dah bercakap. Kita belajar dulu-dulu, orang tak pandai. Orang dulu-dulu tak pandai menggunakan wang. Mereka menggunakan sistem barter. Tukar barang, tukar barang, tukar barang. Tapi kita belajar di dalam surah Al-Kahfi, pemuda-pemuda Al-Kahfi ada duit. Mereka tidur dalam gua dengan duit. Bila mereka jaga daripada tidur, kawan-kawan dia kata, hang pi turun pekan, pi cari roti, pi beli roti. Ada duit. Bila sampai dekat peniaga roti tengok duit, tengok muka dia. Tengok muka dia, tengok muka duit. Ni duit bila ni? Ni hal lama punya ni. Mati dah raja kat kepala duit ni. Dia kata mati apa baru kemarin kami tidur. Tidur apa ni 300 tahun. Zaman Al-Kahfi orang dah pakai duit. Mai kita belajar di sekolah, orang dulu tak reti duit. Tang mana ni tuan-tuan? Ini yang jadi pening budak-budak kita. Hak mengaji di masjid, ustaz cakap lagu lain. Pi mengaji di sekolah, cikgu cakap lagu lain. Dengan cikgu pun pening sekali tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah. Nak cakap lagu mana? Cikgu pun faham, cikgu pun tahu. Quran kata macam ni. Tapi silibus cakap macam ni. Terpaksa. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu, Ramadan ini, dia memberi peluang kepada kita. Untuk memperbaiki diri. Supaya makin baik, makin baik, makin baik. Kesan daripada madrasah Ramadan. Tetapi, kenapa kita jadi tak baik? Kenapa kita jadi rosak? Rosak, jadi binasa, jadi tak baik. Perkataan dia, muhlikatun. Muhlikatun. Ulama-ulama kata, muhlikatun yang membinasakan kita, yang merosakkan kita kerana sombong. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Allah sebut di dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Perkataannya ialah sombong. Ramadan, dia nak bagi kita ni hilangkan kesombongan. Kaya? Ya. Banyak makanan? Ya. Banyak duit? Ya. Tak boleh makan selagi belum azan maghrib. Tunggu Ustaz Kazim. Tunggu. Pukul 7 tak boleh makan. Saya Ustaz, saya nak makan kut suka saya. No. Tunggu maghrib. Awak siapa? Saya orang besar. Saya nak makan 6.30. Hang nak kata apa? Tak boleh. Maghrib baru hang boleh makan. Saya orang tua. Dalam kampung ni saya paling tua. Tua mua. Selagi tak maghrib, jangan makan. Saya orang badan sadar.
Badan ketul-ketul. Siapa berani tegur saya? Saya nak makan 5 petang. No. Selagi belum maghrib kau jangan makan. Walaupun kau maksada sekalipun. Saya rockers. Yay. Saya nak makan 3 petang. Hang nak peduli apa? Hang rockers ke? Hang dadut ke? Hang tak boleh makan selagi tak maghrib. Kerana apa? Kerana engkau adalah makhluk Allah. Jangan sombong. Kalau saya tak mau puasa, hang nak kata apa? Tak kata apa? Tak, kalau aku tak puasa, hang nak kata apa? Tak kata apa? Nak kata apa? Hang nak masuk neraka. Hang punya pasal? Aku nak masuk syurga. Allah suruh puasa, aku puasa. Tapi kalau aku sakit, aku boleh buka. Kalau aku mengandung, bukan akulah, bini aku mengandung, dia boleh buka. Kalau dia menyusukan anak, dia boleh buka. Kalau aku musafir, aku boleh buka. Kalau aku ni doktor, aku nak buat operation 8 jam. Tak berhenti nak belah kepala orang ni. Aku boleh buka puasa. Pasal aku darurah. Buatnya aku lapak, naik hypo, aku belah kepala, belah tu. Dia nak belah. Lah. Masya Allah, tuan-tuan. Oi. Yang jadi masalah sekarang ini sombong. Tuan-tuan ingatkan lagu Wahid Sateh. Wahid Sateh ni jadi badang. Dulu dia berlakon filem jadi badang. Bila tahun 60-an, lagu-lagu Melayu semua jadi Pok Yeye. Dia jadi Pok Yeye. Lagu-lagu P. Ramlee orang tak apa nak minat, lagu Ar-Azmi orang tak minat, yang orang minat lagu Rhythm Boys. Ramlee, Ahmad Jais. Itu zaman tu. Wahid Sateh, dulu Wahid Sateh, bila datang Pok Yeye, dia tukar nama jadi Wahid. Oh, gitu pula. Cuba tengok lagu Wahid Sateh. Oh, hoi, hoi, siapa gerangan memanggil aku macam kodok memanggil hujan. Tidak tahukah engkau aku raja kebesaran, berkuasa di darat dan di lautan. Ini lagu dia. Siapa kuat, siapa besar. Penyanyi dia Wahid Sateh. Hang tak kenal siapa aku? Sebab itu manusia ni binasa, kata ulama, bila dia ada sebut 4 ni. 4 benda ni dia sebut, dia mula nak jadi binasa. Apa dia? Ana. Ana tu bukan nama orang ke? Tu rohana. Ana ni makna aku. 2, li. 3, indi. 4, nahnu. Aku ingat tadi dia nak habis dah. Dia tambah 4 ni pula dah. Allah. Dah lah malam ni malam Jumaat. Allah. Tak mana faham. Tak faham dah. 4 benda ni punca nak jadi sombong. Ana, li, indi, nahnu. Jadi Kak nak hafal elok-elok. Ana, li, indi, nahnu. Hero. Dapat duit ayah? Dapat. 2 kali ulang lah. Ada anak sekali ulang ya. Alhamdulillah. Sebut. Ana. Kuat sikit. Ana. Li. Indi. Nahnu. Ulang balik. Oh, sudah tuan-tuan. Lagi sekali. Ana. Li. Indi. Nahnu. Ulang. Ana. Li. Indi. Nahnu. Bagus. Alhamdulillah. Lagi sekali. Ana. Ana laju ya. Makwa nama ana. Yang pertama ana. Aku. Yang kedua li. Yang ketiga indi. Di sisi aku. Aku punya. Yang keempat kita ataupun kami, nahnu. Baik. Kata ulama di dalam Al-Quran
punca yang manusia sombong ni bila dia kata hak ni. Bila dia kata hak ni. Sebab tu tuan-tuan, kita ambil daripada semangat Ramadan ni, jangan jadi sombong. Siapa pun kita jangan jadi sombong. Allah benci. Kita tak layak sombong. Ilmu tak ada. Nyawa pun Allah bagi. Badan kita ni pun Allah yang jadikan. Lepas ni kita nak mati. Besok akan dibangkitkan. Takut tuan-tuan. Semalam saya ada program dengan Mufti Pulau Pinang. Saya ada program dengan Setiausaha Majlis Agama Hal-Ehwal Agama Pulau Pinang, dengan pengarah Jabatan Agama Pulau Pinang. Habis program tu tuan-tuan, saya pun makanlah bihun Singapura dengan Datuk Seri Mufti, Datuk Syam, dengan Ustaz Zul, dengan Ustaz penolong pengarah bahagian dakwah Ustaz Hanif, dengan Tuan Syekh Zainal Asri, Zainal Abidin, dengan Syekh Ustaz Subri Arsyad makan. Tiba-tiba pengarah Jabatan Agama dia tunjuk dekat kami. Dia kata, "Ustaz, ni nak tunjuk kat ustaz ni." Saya kata, "Tunjuk apa?" "Ini mayat satu orang yang dibongkar kubur dia, nak diubah mayat dia, dan mayat dia tak reput, Ustaz." "Macam mana, Ustaz?" Dia kata, "Bila saya angkat mayat tu, rasa daging dia, rasa badan dia macam baru mati. Padahal dah mati 7-8 tahun, Ustaz." Allahu Akbar. Rasa sebab pun ada, rasa naik cerin bulu rumah pun ada. Rasa Allah, macam manalah mayat ni tak reput, Ustaz. Kain kafan pun tak reput, mayat pun tak reput. Macam mana kita kebumikan mayat yang baru mati, orang yang baru mati, macam tu lah, Ustaz. Amalan apa ni tuan-tuan ni? Rupa-rupanya dia tu imam masjid. Kubur dia betul-betul cucung atap masjid. Dia pun nak ubah kedudukan tu, terpaksa pindah dia. Ada hikmah Allah buat nak tunjuk pada orang. Ni orang kaki masjid. Allah muliakan dia. Ni orang yang menghidupkan masjid. Ni orang yang memakmurkan masjid. Ni orang yang cinta dengan masjid. Tiap-tiap hari solat dia di masjid. Akhirnya Allah muliakan jasad dia. Tak reput, tak hancur, tak apa pun. Kita pun teringin jadi macam itu. Kalau kita tengok mayat dia, saya tengok video, saya tengok gambar tu, Allah. Kalau kita yang hidup ni tengok dia macam tu pun kita rasa seronok, tuan. Bayangkan dia di dalam kubur, apa dia rasa? Kalau tengok pun rasa bahagia. Orang yang menikmatinya, lagi-lagilah dia bahagia. Mudah-mudahan kita jadi macam itu. Tuan-tuan, ada masjid yang cantik, ada masjid yang indah, ada masjid kampung kita imarahkan dia. Kesan daripada Ramadan taqwa ni. Cuma saya pesan, jangan sebut, jangan jadi sombong. Kerana bermulanya kehancuran manusia bila dia sebut benda-benda ini. Apa dia, Ustaz? Pertama, aku, ana, aku. Allah Ta'ala kata kepada semua malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kata Allah, usjudu li Adam. Wahai para malaikat, sujud kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua sujud melainkan iblis. Allah tanya pada iblis. Surah Al-A'raf
ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Iblis, apa yang menghalang engkau untuk sujud pada Adam bila aku perintah pada engkau? Apa jawab iblis? Ini dia ni. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Dia daripada tanah. Aku lagi baik. Bermula kerosakan pertama bila kita rasa bahawa kita lebih baik daripada orang. Aku lebih baik daripada orang. Iblis jadi kafir. Dia jadi sombong. Kafir. Neraka selama-lamanya. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita kata aku lagi bagus. Siapa masak kenduri tu? Dia masak. Aku lagi sedap pada dia. Lingkuk. Siapa Bilal tu? Bilal Din. Aku lagi sedap suara. Lingkuk. Siapa ceramah tu? Ustaz Kazim. Aku lagi bagus pada dia. Habis. Siapa pengurusi majlis? Ni Tuan Setiausaha Pejabat Penerangan. Aku lagi pandai bercakap pada dia. Mula lingkup. Ayah buat apa mak? Ayah nak kira dia payah. Mak lagi bagi pada ayah mula nak lingkup. Mula nak lingkup dah. Bila kita kata kita lebih baik daripada orang. Aku lebih baik daripada orang. Berapa ramai tuan-tuan duk sebut saya. Sudah tuan-tuan. Berhati-hati tuan-tuan. Jangan kita kata aku je bagus, yang lain tak bagus. Kerosakan pertama, iblis, manusia yang mula-mula, makhluk yang mula-mula kata aku lebih baik, nama dia iblis laknatullah. Dalam sejarah penciptaan alam ni, dalam Quran sebut makhluk yang mula-mula kata aku lebih baik daripada dia, nama dia apa? Iblis. So, jangan tiru iblis. Walaupun budak-budak ni tegur saya, Ustaz, tak betul tu Ustaz. Hang siapa? Aku bagi pada hang lagi. Saya mulakan jadi rosak. Orang tegur kita jadi Bilal. Bilal bukan macam tu. Sebutan dia macam ni. Hang diam. Aku lama pada hang jadi Bilal. Hang tak beranak aku Bilal lah. Hang beranak pun hari tu aku bang tahu tak? Astaghfirullahalazim. Ini mula-mula nak jadi rosak. Jadi kesan daripada Ramadan, janganlah jadi sombong. Jangan duk bangga aku lebih kaya, aku lebih pintar, aku lebih segak, aku lebih cantik, aku lebih baik, aku lebih layak daripada hang. Nombor satu. Nombor dua, yang membawakan kerosakan kepada kita ni tuan-tuan, datang daripada apa? Dia datang daripada perkataan yang disebut kepada saya ni, tuan-tuan tadi. Mula-mula apa dia? Ana. Lepas ana, li. Bagus. Cekap Hak Rock Cafe ni. Kat mana? Kat Batu Ferenggi Hak Rock Cafe. Nombor satu ana. Nombor dua li. Siapa yang mula-mula kata li? Kepunyaan aku. Li ni apa maksud? Kepunyaan aku. Di dalam Al-Quran, orang yang mula-mula mengatakan yang ni aku punya, yang ni aku punya, yang ni milik aku, yang ni aku punya. Siapa yang mula-mula kata? Fir'aun. Allahu Akbar. Tuan-tuan kalau rajin pilah tengok mayat Fir'aun. Ada orang dulu-dulu lah, waktu saya tengah sihat,
Dulu waktu sihat, orang ajak pi mana saya pi. Bukit Bendera tak pi, dia belik. Orang ajak pi Mesir, jom. Orang ajak pi Turki, jom. Jalan saja. Orang ajak pi London, jom. Orang ajak pi Australia, jom. Saya pun bawa anak-anak murid saya, jom kita tengok Mesir. Kita tengok Firaun. Lepas tu ada satu pakcik, dia main jumpa saya. Ustaz yang pergi bawa orang pergi tengok bangkai dia buat apa? Dia panggil Firaun tu bangkai. Ustaz yang pergi tengok dia, tengok bangkai buat apa? Lawan Tuhan. Saya kata, bang, yang suruh pergi tengok dia tu Allah. Allah suruh pergi tengok. Sebab tu mayat dia tak uput. Tuan-tuan ingat saja mayat dia tak uput. Mesti ada sebab. Sebab dia supaya engkau ambil iktibar. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa ila Fir'aun wa mala'ihi fazalamu biha. Fanzur, kata Allah. Fanzur, pergi tengok. Kaifa kana aqibatul mufsidin. Bagaimana akibat pada orang yang buat rosak atas muka bumi. Sebab tu mayat dia tak uput. Sebab Allah suruh kita pergi tengok dia. Okey Ustaz. Bila pergi tengok dia, yang mana satu Ustaz? Banyak tak duduk dalam kacau? Banyak. Tak tahu. Ada yang kata Ramses II. Firaun tu, nama orang putih dia, orang putih bagi kat dia Ramses. Atau nama Arab dia apa Ustaz? Takkan nama orang Mesir Arab nama Ramses? Tak tahu. Tuan-tuan pergi cari tengoklah. Ada dalam kitab sebut Walid bin Syu'bah nama dia. Nama Firaun tu. Firaun itu ialah gelaran. Nama dia orang putih pun Ramses. Tapi nama dalam Arab dia lain pula, Walid nama dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, Firaun adalah orang yang mula-mula sekali mengatakan Mesir ni dia punya. Masya Allah. Dan Firaun ni tuan-tuan tak besar. Orang dia halus. Macam kita, ya sah dia. Duk menong. Saya tengok hak ni kot. Yang ni kot banyaknya kot. Tapi mayat Firaun yang dipamerkan semua tangan macam ini. Tangan macam ini. Okey. Hak rock bangun Ustaz. Ustaz. Jadi model Ustaz. Tu tengok kat pakcik. Yang mayat bukan adik ni Firaun. Tuan-tuan jangan salah faham lah. Allah. Mayat dia pun semua tak macam ni. Apa tanda ni? Mereka adalah kerabat diraja Firaun. Kalau orang awam, mayatnya tangannya di bawah. Nak tahu dia tu kerabat diraja, tak di atas. Macam itu. Duduk. Nama apa? Gani. Jarang anak-anak muda pun nama Abdul Ghani. Tetapi ada satu mayat Firaun, tangan dia tak macam ni. Ni. Tangan dia macam tu. Dia tak boleh nak tekan rapat. Yang ni. Tuan-tuan cuba tengok orang yang mati lemas. Sehari, 2 hari, 3 hari dia mati lemas, mayat dia baru jumpa. Cuba tuan-tuan tengok, kaki dia lagu mana? Tangan dia lagu mana? Macam tu. Cuba tengok mayat-mayat yang duk tsunami dulu, seminggu baru jumpa, semua lagu tangan. Pasal apa? Pasal dia mati lemah. Orang yang mati lemah, dia takkan boleh rapat lagu tu. Dia keras lagu tu. Maka ada yang kata, ni dia mayat Firaun yang lawan Nabi Musa. Nama dia apa? Ramses II. Apa perkataan dia yang paling terkenal? Surah Az-Zukhruf. Ayat yang ke-51. Balik Kak Leha, baca surah Zuhruf, surah Az-Zukhruf ayat yang ke-51.
Wa nada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadhihi anharu tajri min tahti afala tubsirun. Dia berdiri depan rakyat dia kata wa nada Fir'aun, maka berkatalah Fir'aun fi qaumi, kepada kaum dia. Kata Fir'aun, ya qaum, wahai kaumku, alaysa li mulku Misra, bukankah Mesir ini kepunyaan aku? Dan sungai-sungai yang mengalir ini, wa hazihil anhar, sungai-sungai ini mengalir di bawah kuasa aku. Tu dia tuan-tuan. Sungai Nil tu, dia kata dia punya sebab sungai tu mengalir. Apa kamu tak nampak? Maka bila dia kata yang ni aku punya, itulah tanda dia sombong. Allah hancurkan dia tuan-tuan. Tenggelam dalam laut neraka selama-lamanya. Sebab itu jangan sebut ni aku punya. Mehabak kat kita, apa dia yang kita punya? Mehabak. Ni rumah Tuan Haji ke? Ni saya punya lah. Esok kalau mati Tuan Haji tak bawa rumah sekali. Tak, tinggal. Pasal apa tinggal? Kata Tuan Haji punya. Ni kereta Tuan Haji ke? Kereta saya. Saya punya. Jadi waktu lahir tu ada kereta tak? Tak ada lagi. Siapa bagi? Allah. Itu Tuan Haji punya ke? Ni, mata ni. Mata ni saya punya. Dah, Allah punya. Anak Allah punya. Dia pinjamkan pada kita. Tu siapa lawa sangat? Isteri saya punya. Isteri tu pun Allah pinjamkan. Pinggan mangkuk pun Allah pinjamkan. Akorok, akopal, kelorok tu kat anak, Allah pinjamkan. Tak ada satu pun yang kita punya. Siapa yang kata ni aku punya? Sombong. Berapa banyak tuan-tuan di kalangan kita yang kata ni aku punya, ni kepunyaan aku. Padahal kita datang dulu tak ada apa, kosong tangan, kosong dada. Allah cuma pinjamkan. Kenapa kita nak jadi sombong? Cuba tuan-tuan tengok depan tu, parking kereta, orang duk menegak. Katalah pihak masjid bubuh guard untuk ambil sewa parking. Letak guard seorang, pondok guard satu. Masuk kereta Mercedes, masuk kereta BMW, masuk kereta Honda Accord, masuk Punch, masuk X, semuanya ada kereta. Kita pun pergi nyembang dengan pakcik jaga. Banyak kereta pakcik? Banyak, malam ni ceramah banyak. Pakcik bangga kereta banyak. Tak bangga. Bukan aku punya. Bukan aku punya. Aku dia pun tumpang tak sini tu. Saat lagi habis ceramah, balik. Sebiji keluar. Tanya balik pakcik tu. Pakcik sedih tak? Kereta semua balik. Tak, bukan aku punya. Sedih siapa? Banyak pun tak bangga, balik semua pun tak bangga. Tak sedih. Pasal apa? Bukan aku punya. Aku hanya jaga saja. Serupa itulah tuan-tuan. Yang ada pada kita ni bukan kita punya. Banyak ke, sikit ke, bukan kita punya. Allah tak sat. Allah letak sat supaya kita jaga. Bila Allah ambil, jangan sedih. Bukan kita punya, dia punya. Nyawa kita pun bukan kita punya. Allah yang punya. Jadi kenapa yang kita hari ini nak jadi sombong? Kita ada anak yang pandai-pandai, kita kata, ni anak saya. Saya yang didik dia orang tu. Jangan. Kalau Allah ambil balik. Kalau Allah ambil balik, anak kata apa? Sebab tu tuan-tuan, jangan sebut ni aku punya, ni aku punya. Ni adalah Allah punya. Cantik rumah Tuan Haji, Allah bagi pinjam, amanah, besok Allah soal balik. Laju kereta Tuan Haji ni, kereta ni Allah punya. Semua Allah punya.
Oi, lawa kebun durian tu haji ni, Allah punya. Ini tidak, asal orang puji je. Gelak dulu. Cuba lepas ni bila orang puji je, hadza min fadli rabbi. Ini adalah ujian yang Allah bagi, kelebihan yang Allah bagi pada saya sebagai ujian. Yang ketiga, kenapa manusia boleh jadi rosak? Bila dia sebut dalam diri dia satu perkataan. Dalam diri dia satu perkataan, nama dia indi. Indi. Di sisi aku. Perkataan yang mula-mula manusia dalam dunia menggunakan perkataan indi, nama dia seorang laki-laki, nama dia ialah Qarun. Tuan-tuan boleh buka di dalam ayat surah Al-Qasas ayat 78. Kata Allah, qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, sesungguhnya aku hanya diberi harta kerana ilmu yang ada kepada aku. Masya Allah. Dia kata ilmu yang ada pada aku, ilmin indi. Sebab tu Allah bagi aku kaya. Ni yang kaya banyak-banyak harta ni, paksa di sisi aku ada ilmu. Engkau orang tak ada ilmu. Aku seorang ada ilmu bagaimana nak jadi kaya. Ni yang aku jadi kaya. Siapa dia ni? Nama dia Qarun. Lalu Allah jawab dalam surah Al-Qasas, awalam ya'lamu anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Subhanallah. Allah kata dekat Qarun, bukankah Allah Ta'ala telah membinasakan orang sebelum daripada kamu yang lebih kuat daripada kamu dan lebih kaya daripada kamu? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan senang, jom kita pergi ke Mesir. Tadi kita tengok Firaun. Tadi kita tengok mayat Firaun. Saya tengok kerusi Firaun diperbuat daripada emas. Dek, daripada emas. Abang-abang baru gigi emas, bangga habis. Kak leha baru gelam emas, saat-saat angkat. Pergi Kenuri Raya gelam emas. Saat-saat angkat nak ambil lauk lah, jauhnya lauk. Baru setakat gelang 2 urat. Firaun Kak leha oi, kursi singgah sana dia emas. Allah kayanya. Nombor 2, siapa yang ada di Mesir? Nama dia Qarun. Nampak tak harta dia? Tak nampak. Punya kaya harta Qarun, kalau jumpa di Pulau Pinang pun harta dia. Korek-korek tanah jumpa harta. Loh, harta Qarun padahal duduk di Mesir. Jumpa di Penang pun nama dia. Nak kata kaya. Tak ada lah. Yang ada cuma tasik Qarun. Duduk tepi tasik Qarun. Tasik tapi berangin. Tasik tapi macam laut. Tasik tapi ada ombak. Masya Allah tuan-tuan. Tasik tapi berombak. Dalam tu Allah tenggelamkan Qarun. Luah besar tasik dia. Kaya sungguh. Anak kunci harta dia saja berapa ramai orang angkat. Kena kuda bawa dia. Kereta kuda bawa anak kunci saja dengan orang-orang yang gagah. Kuat. Kaya sungguh. Tetapi dalam surah Al-Qasas ayat 78, Allah Ta'ala kata, sebelum Qarun, ada yang lebih kuat dan ada yang lebih kaya daripada Qarun. Tuan-tuan, Qarun lebih kurang 4 sehingga 5,000 tahun dulu kisah dia. Kalau istana dia hebat 5,000 tahun dulu, rumah dia besar, kaya dia hebat 5,000 tahun dulu. Di mana yang kita belajar? Orang dulu-dulu miskin. Orang dulu-dulu makan mentah. Daging mentah.
Orang dulu-dulu duduk dalam gua. Orang dulu-dulu duduk dalam hutan. Tak kenal api, tak kenal dapok, tak kenal pisau. Habis tu Qarun kaya dia lagu mana? Lain sungguh daripada apa yang kita belajar. Dan kata Allah, orang sebelum Fir'aun lagi kaya daripada dia. Orang daripada Fir'aun lagi hebat kekuatan daripada Qarun. Sebelum daripada Qarun. Maknanya tuan-tuan, 6,000, 7,000 tahun dulu, orang lebih kaya daripada Fir'aun, lebih kaya daripada Qarun, lebih kuat daripada mereka. So, pendapat yang mengatakan bahawa orang dulu-dulu duduk dalam gua, tak reti apa ke benda, itu adalah tak betul. Subhanallah. Jadi lepas ni tuan-tuan, jangan tuan-tuan gunakan perkataan indi. Saya ada ilmu, saya tahu lah nak buat apa. Apa ada apa. Itu tanda-tanda sombong. Saya ni ada 3 PhD. Amboi. Kalau nak ikut CJ saya daripada tadika sampai PhD, boleh menega nasi lemak. Amboi. Sombongnya. Saya ada ilmu. Oi, sombongnya. Bila kita petikai dia, dia tanya kita balik, hang mengaji mana? Saya ni, oi, saya ni tak habis-habis ni. Saya ni ada ijazah, triple ijazah. Oi. Dia tak tahu ilmu hang dalam otak. Masuk bilik ayak terlicin, jatuh terletak, meletup kepala. Pom, meletup. Siapa main meracun ni? Meracun apa kepala dia jatuh? Masuk hospital besar tu tuan-tuan, 4 hari koma. Lepas koma baru jaga. Datang isteri. Abang, bang. Tak kenal. Siapa ni? Ni Leha, isteri abang. Isteri tu apa? Oh, sudah tuan-tuan. Tak teriak kat Leha tu. Mai pula pengurusi masjid. Ustaz, ni kenal ni. Ni pengurusi karya ni. Karya tu apa? Ah, sudah tuan-tuan. Mai tu imam pula. Ustaz, ni imam ni. Imam tu apa? Padahal ustaz tu ada 3 PhD, 3 ijazah, punya hebat. Tak kenal orang, jatuh bilik ayak. Mai Kak Leha. 3 orang lagi, geng. Grup bacaan Yasin. Merhaban. Ustaz ingat tak ni? Ni Leha ni Yah Janda ingat tak? Ingat. Oh, ingat pula dah. Benda faham, tak faham sudah tuan. Hak janda laju dia ingat. Nampak benar nipunya tuan ni. Allah Ta'ala, dia bagi kita lupa saja. Habis ilmu kita. Berapa ramai yang ada ilmu sekarang nyanyuk. Dia tak ingat duk benar. Dulu ni hebat ni. Cakap rega-rega. Main lumpuh dia benar. Jadi janganlah kita kata akulah paling pandai. Akulah paling hebat. Macam mana Qarun pernah sebut. Yang terakhir, yang keempat. Apa dia adik? Daripada 4 tinggal 2. Tadi 4 orang. Lah tinggal 2. Sekali tinggal hak baju kuning ni. Brazil tinggal. Baju kuning Brazil lah. Nahnu. Nahnu. Kita. Bangsa apa tuan-tuan yang mula menggunakan perkataan nahnu? Tuan-tuan buka di dalam surah An-Naml ayat 33. Balik buka surah An-Naml ayat 33. Kaum Ratu Balqis. Bila burung hud-hud, Nabi Sulaiman tanya, mana pergi hud-hud? Rokol tak datang ni. Pergi mana? Lambat dia mai sekali lagi, ku semelih dia, kata Nabi Sulaiman.
Burung hut-hut pun sampai Sabang tuan. Sabang. Hang pi mana? Orang lain dah beratok lama baru sampai. Saya baru balik daripada satu negeri. Raja dia perempuan. Depa ni tak sembah Allah. Depa ni sembah matahari ke apa semua ni. Ni yang saya nak report. Ada lagi orang yang tak sembah Allah tuan. Negeri mana? No, Sabak tu. Siapa raja dia? Perempuan. Apa yang kita nak buat tuan? Tulis surat. Tulis surat, kau hantar surat ni pergi kat dia. Suruh dia sembah Allah, suruh dia beriman kepada Allah. Ratu Balqis bila dapat surat, innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam istana, surat boleh duduk dalam bilik dia. Panggil pengawal, siapa yang masuk? Tak ada siapa tuanku. Ni siapa yang hantar surat? Tak ada siapa tuanku. Kami tak pernah kelip mata pun. Kami duduk jaga je. Tak ada siapa boleh masuk bilik tuanku. Habis tu surat ni mai pada mana? Mai daripada mana ni? Panggil semua pembesar-pembesar. Saya dapat surat daripada Nabi Sulaiman mengajak kita semua beriman kepada Allah. Apa pendapat engkau orang? Ni dia surah An-Naml ayat 33. Kata apa? Pembesar dia jawab, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaik fanzuri madza ta'murin. Bila tanya pada pembesar-pembesar dia, kita adalah orang yang memiliki kekuatan dan kita memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan. Kalau tuanku ajak kita berperang dengan Sulaiman, jom kita kuat. Tuan-tuan, ini orang yang mengatakan bahawa kita kuat. Kerosakan, tuan-tuan. Balqis kata, engkau orang ni bodoh ke apa? Surat ni masuk dalam bilik aku pun korang tak tahu. Tiba-tiba korang nak ajak perang dengan Sulaiman. Tuan-tuan, jangan mendakwa kita. Kita yakin ya, kita dapat menyelesaikan masalah kita yakin ya dengan kebolehan yang kita sudah. Kita yakin dengan persiapan kita ya, kita akan kita yakin ya dengan kebolehan kita ya, jangan. Kita tak ada apa kuasa. Yang berkuasa sepenuhnya hanyalah Allah. Sebutlah perkataan. InsyaAllah kita akan usaha dengan izin daripada Allah. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Itulah lapik dia. Jangan sikit-sikit kita boleh buat, jangan. Lapiklah dengan perkataan Allah akan bantu kita kalau kita jaga Allah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Ramadan berakhir dan tak lama lagi Syawal akan berakhir juga. Satu benda saja yang kita nak ambil pada kuliah kita malam ini, janganlah jadi sombong. Kerana kita semua akan kembali kepada Allah. Dan orang yang merendah diri adalah termasuk di dalam sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih Tuan Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa. Terima kasih Tuan Pegawai Takbir Agama Ustaz Tuan Ismail, Tuan Abdullah. Terima kasih kepada hadir yang hadir semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya nak ke Kuala Lumpur pula. Besok pagi pukul 8.30 saya siaran langsung di TV Al-Hijrah pula tuan-tuan. Dah 3 hari dah tak balik rumah ni. Ini masuk besok hari keempat. Saya pun tak jumpa isteri, tak jumpa anak. Anak saya pun jumpa di masjid tuan-tuan. Ni pun baru dia datang baru jumpa. Nyembang pun tak lagi tuan-tuan. Malam besok saya ada di Nilai Negeri Sembilan. Hari Sabtu saya ada istimak lawatan ke sekolah saya dan malamnya ada di masjid di Kepala Batah.
di Kedah pula tuan. Begitulah hidup. Anak sendiri pun jumpa dekat highway saja. Hak isteri langsung tak jumpa kat anak weh. Duk tengok isteri orang. Mana faham, tak faham sudah. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.